Di kemuncak bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, Allah Ta'ala anugerah. Wa akhiruhu azqun minan nar. Allah Ta'ala anugerah kebebasan daripada api neraka Allah. Apa maknanya? Allah Ta'ala haramkan neraka ke atas hamba-hambanya, yang di mana hamba-hambanya bertungkus lumus berusaha bebaskan diri daripada api neraka Allah. Sebab itulah tuan-tuan muslim muslimat rahimakumullah, di kala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan syurga. Kiranya hamba-hamba Allah perhebatkan lagi amalan-amalannya di bulan Ramadan, bahkan di penghujung bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan syurga supaya merindui akan hamba-hambanya yang melaksanakan sedemikian. Di antara kerinduan Allah, kerinduan syurga kepada penghuni-penghuni Ramadan, kepada hamba-hamba Allah. Pastinya hamba-hamba Allah ini orang yang beriman, dia akan perhebatkan lagi amal ibadatnya, yaitu puasa di bulan Ramadan. Walaupun Ramadan akan meninggalkan dia, tetapi kesan daripada tarbiyah Ramadan, dia akan perhebatkan lagi amalan seumpama puasa di siang harinya. Habis Ramadan, puasa itu diteruskan, walaupun dikira ataupun dibilang akan sebagai puasa yang sunat. Karena tarbiyah daripada Ramadan, melatih diri dengan ibadat puasa yang dia buat dengan penuh kebaikan. Puasa itu boleh menjamin diri dia, boleh menyelamatkan diri dia, boleh jadi junnah, boleh jadi perisai daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, Allah Ta'ala anugerahkan kerinduan syurga kepada mereka-mereka yang melaksanakan ibadat puasa di siangnya dengan penuh kebaikan, bahkan juga di malamnya. Seumpama ini mereka berjaga malam, bangun berqiyamul lail, mendirikan ibadat mereka kepada Allah sebagai penunjulan mereka di hadapan Allah untuk mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesan daripada surga merindui oleh karena Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa yang lampau. Terhapusnya dosa seseorang hamba bila mana dia buat amal ibadat sebaik mungkin, dia berjaga malam sehebat mungkin, sehingga kan Allah Ta'ala anugerahkan keampunan. Man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan berjaga malam penuh dengan keimanan dan ketulus ikhlasnya, nescaya diampunkan baginya dosa-dosanya yang lampau. Itu di antara perilaku yang dilakukan oleh orang yang beriman di kala mana di penghujung bulan Ramadan mereka perhebatkan lagi puasanya di siang hari, bahkan juga di malamnya. Mereka tinggal rumah-rumah mereka tinggal istri dan anak-anak mereka berada di rumah Allah, mereka melaksanakan ibadat penumpuan sepenuhnya 10 malam yang terakhir yang dijanjikan oleh Allah. Hebatnya seseorang itu bila mana mereka mendirikan amalan-amalan 10 malam yang terakhir, sehingga akan memberi kesan yang baik, yaitu Allah Ta'ala anugerahkan Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Tentang muslim-muslimat rahimakumullah. Yang kedua, surga merindui akan orang yang beriman. Di kala mana orang yang beriman
Bahkan juga di penghujung bulan Ramadan ini dia hidupkan, dia perhebatkan, dia bangkitkan lagi. Ya. Seringkali dia membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Dia baca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Tolong tanya diri masing-masing sepanjang bulan Ramadan. Ini dah malam yang ke-25. Malam 25. Malam yang ke-25. Masing-masing tanya diri masing-masing. Jangan duduk jari kau mati. Tanya diri masing-masing, banyak manakah kita baca Quran? Sedangkan Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan, nak hidupkan hamba-hambanya, nak memperhebatkan manusia. Bila mana Al-Quran itu suci yang hebat, yang diturunkan dalam bulan Ramadan bagi hamba-hamba yang telah menyucikan diri mereka, bebas daripada perkara-perkara manusia. Bahkan Quran akan didiami dalam kehidupan hamba-hambanya yang bebas dirinya daripada maksiat, daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan kami turunkan akan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan kami diturunkan di dalamnya akan Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan nak menerangkan petunjuk tersebut. Wal furqan, nak beza. Quran itu nak membeza di antara perkara yang hak dan batil. Hak mana boleh kita buat, hak mana tak boleh kita buat. Tentang sehingga kata Al-Quran itu rahmat untuk orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan akan Al-Quran ma huwa shifaa, perkara yang ada ia syifa, pengubat hati-hati manusia. Wa rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tuan-tuan muslim-muslimat rahimakumullah, Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Yang kita ketahui bagaimana penurunan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz sampailah ke Baitul Izzah. Turun secara syumulnya Quran ke Baitul Izzah, dan ke Baitul Izzah turun sampailah ke langit dunia melalui perantaraan Jibril alaihi salam, turun sampai dekat Nabi. Yang kita faham, Nabi tengah duduk bertahanus di Gua Hira. Nabi beribadat khususiyah, ibadat memikirkan kejadian Allah Ta'ala, kemudian mentauhidkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menceritakan Nabi selalu ke Gua Hira di saat-saat 40 tahun Nabi nak capai umur 40 tahun, Nabi selalu ke Gua Hira. Di antaranya disebabkan Nabi tak boleh tengok amalan-amalan jahiliyah umatnya pada ketika itu, sehingga Nabi suka terasing, Nabi suka duduk asingkan diri. Di antara Nabi duduk di Gua Hira, satu ketika turun ayat Al-Quran dalam surah Alaq, suratul Alaq, ayat yang sampai ayat yang kelima. Nabi terima, itu proses nuzul Al-Quran. Sehingga riwayat cerita Nabi balik dalam keadaan gerut takut, sehingga akan disuruh Khadijah selimut Nabi. Oleh kerana gemetarnya melihat Jibril alaihi salam, oleh kerana pernah menerima perintah daripada Allah, yaitu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Riwayat cerita Nabi balik selimut sampai Nabi pun dah masa segar. Nabi terbang, Nabi belenggu dalam satu keadaan yang sungguh-sungguh belenggu.
Oleh kerana selama 40 hari lepas daripada itu ayat Quran tak turun langsung, sehingga Nabi rasa macam Allah Ta'ala marah dekat Nabi. Seolah-olah Nabi rasa Allah Ta'ala tidak murka kepada Nabi sampai tahap itu. Selama 40 hari tak diturunkan ayat. Perasaan Nabi, kita tak baca Quran sebulan pun tak ada rasa apa. Tapi kalau tak boleh baca Syu'ara sehari, dia berlambah tak ada. Ini hakikat umat di akhir zaman. Tuan-tuan, Al-Quran diturunkan bagi pembaca-pembacanya dalam bulan Ramadan yang Allah tak lipatkan gandakan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Sebab itu disuruh kita baca Quran, bukan disuruh kita khatam Quran cepat. Ada semua 15 Ramadan dia khatam Quran dah. Lepas tu baca lagi dah. Dia tak baca dah, dia kata cukup dah sekali khatam. Sebenarnya dia suruh kita mengekali baca Quran. Sebab Quran ini syifa, Quran ini ubat. Hati kita ni senantiasa kotor. Hati kita ni sentiasa masuk benda-benda yang boleh merosakkan amalan-amalan kita, disebab kita tewas dengan hati. Hati sudah menjadi kotor. Bila hati sudah menjadi kotor, segala anggota-anggota lain juga akan turun menjadi kotor. Perlu disucikan dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, baca Quran dan jadikan bacaan Quran dia rutin harian kita. Sekurang-kurangnya sehari sekali pun dah memadai. Bukan nak suruh baca banyak, memadai qadar kita nak baca. Sebab Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nabi suruh kita baca Quran. Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh sekalian kamu akan Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, dia akan beri syafaat kepada Tuhannya. Tuhan, akhirat besok Quran bertemu dengan Allah. Ya Allah, hari ini aku bermunajat kepadamu ya Allah, Engkau tolong ampunkanlah dosa-dosa Tuhan aku ini ya Allah. Dikala di dunia dulu ya Allah, mereka sanggup berkekang mata melihat dan membacaku ya Allah. Itu dia tuan-tuan, Quran bagi minta syafaat kepada Allah. Masya Allah. Sebab itu disuruh kita berdampingi dengan Quran. Baca Quran, insya-Allah kita selamat dunia dan akhirat. Bahkan juga ganjaran-ganjaran yang dianugerahkan oleh Allah melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam." Siapa-siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, maka sabitlah baginya satu kebajikan. Satu kebajikan seumpama 10 ganjaran. La aqulu, aku tidak pernah kata Nabi alif lam itu satu huruf, walakin alifun harfun, dan akan tetapi alif satu huruf, wa lam harfun lam satu huruf, wa mim harfun mim satu huruf. Ini nampak bahawasanya syurga amat merindui orang-orang yang seringkali membaca Quran. Orang yang